Selamat pagi Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum memulai ibadah pada hari ini. Yang pertama, hari ini adalah Minggu Perjamuan Kudus Gereja Kristen Indonesia. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Yang kedua, pada hari ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Andi Huang dengan tema Latihan Murid Kristus, Kesederhanaan, Benahi Pikiran Kita. Kiranya pelayanan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Yang ketiga, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan bersama ayat hafalan kita dari minggu lalu. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Mari kita kembali juga membacakan bersama ayat hafalan untuk minggu ini. Diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita renungkan nats Alkitab ini dengan menghafalkannya sepanjang minggu ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap masih berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan prosesi. 主所爱的弟兄姐妹们，还是站立，我们要开始今天的崇拜会。 Maha Kasih yang ilahi, 神圣妙爱， Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. 无意降下圣灵充满，为我心挽起迦南。我以救主同得日夜，永为主伴享平安。更要圣洁不再犯罪，信心色中要坚守，以这忠心诚实安住，使我身旁的真有。Penebus yang maha kasih, datang dan tinggallah di dalam umat-Mu. Kami mau memuliakan kasih-Mu selamanya. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu. Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, tinggal beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。 Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督与你们同在。 同在。 Ayat pembuka kita pada hari ini diambil dari Markus 1 ayat 37 sampai 38. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." 今天的神理经文取着马可福音第1章37到38节。遇见了就对他说：“众人都找你。”耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。” Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. 耶稣不是为义人而来，而是为罪人而来。 Dengan lemah lembut dan dengan penuh kasih, Ia memperlakukan dan menerima orang berdosa. 上帝的慈爱接纳我们罪人， Dengan darahnya, Ia menyucikan dosa dan menebus hidup kita. 他的血使我们的生命成圣并救赎。 Kita angkat pujian bersama, Tuhan penebusku. 我们来唱主耶稣我们的救赎。 Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang barusan kami nyanyikan ya Tuhan. Sungguh begitu besar kasih dan begitu besar pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela mati menggantikan dosa kami yang sesungguhnya kami tidak layak Tuhan. Yang sesungguhnya harusnya kami mati dan jatuh dalam jurang kemautan. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mau menggantikan dosa kami dan menebus dosa kami. Ampuni Tuhan untuk setiap kelalaian kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap ketidaksalehan kami. Untuk setiap ketidaktaatan kami Tuhan. Seringkali kami menggunakan kekristenan kami, namun di dalam dunia ini seringkali kami mengecewakan-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak sebagai pengikut-Mu yang sejati Tuhan. Kuduskan dan ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Kiranya Tuhan yang boleh melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya setiap kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan memohon. Amin. Kita akan masuki berita anugerah. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. 今天的恩典信息取者约翰一书第1章第8到第9节，我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是上帝的恩典信息。谢谢上帝。 Hanya dekat Allah saja hati kita boleh mendapatkan ketentraman. 只有接近主耶稣，我们的心灵得平静。 Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. 我们预备我们的心听上帝的话。 Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau
memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Silakan duduk. Tuhan, inilah yang kami mau. 主啊，这就是我们所要的。 Tuhan menjaga hati kami. 求主保守我们的心， Tuhan sungguh-sungguh memurnikan dan membersihkan hati kami. 求主洁净我们的心灵， Sungguh-sungguh membuat kami hanya Tuhan yang kami rindukan dan inginkan. 洁净我们，只有主是我们所渴慕的。 Terima kasih untuk semua kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. 主啊，谢谢你的爱，谢谢你所有的恩典。 Kami sekarang akan membaca firman-Mu dan berefleksi daripada firman-Mu. 这时候我们要读神的话，我们也要反思。 Berkati pelayanan firman Tuhan ini. 求你祝福这段传讲神话语的时间。 Hamba-Mu berdua yang akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan, Tuhan berkati. 求你也施恩祝福你两位软弱的仆人，要传讲翻译你的话。 Jemaat-Mu yang mendengar, Tuhan berkati. 聆听的会众也求你祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 我们祷告，奉耶稣的名求，阿门。 Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat ke-10 dan ke-11. 我们翻开圣经，腓立比书3章10到11节。 Kita bacakan bersama-sama ya. Filipi pasalnya yang ketiga ayat ke-10 dan ke-11, nanti yang kedua Markus pasal 1. 腓立比书第3章第11节，我们一起读。 Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin. 华语跟印尼一起读。 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, yang kedua, mari kita buka Markus pasalnya yang pertama. 我们翻开马可福音第1章 Ayat 35 sampai dengan 39. 35至39节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja. 只用印尼语来读。 Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau," jawabnya. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 这是耶稣基督的福音，凡听的并存在心里的人有福了。 Haleluya. 哈利路亚。 Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 主爱的弟兄姐妹们平安， Bagaimana kabarnya? 你们都好吗？ Baik ya. Saudara, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. 请大家站立， Saudara, mari kita ucapkan yel-yel kita. 我们来呼喊教会的 GKI Kanaan, menjadi murid Kristus, kami siap menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ye, saudara ya.
中文呀，江南堂成为基督的门徒，我们预备脱去旧人，穿上新人。 Ye, saudara ya. Silakan duduk, silakan 请 duduk. 坐。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah menjadi murid Kristus yang sejati. 我们教会的主题是成为基督真正的门徒。 Tema ini yang kita terus usung dalam 1 tahun ini. 整年我们都会谈这件事。 Saudara, apa itu menjadi murid Kristus? 成为基督的门徒是什么呢？ Saudara, saya akan terus merimain saudara. 我会不断的提醒大家， Kita tidak hanya mengucapkan slogan itu. 我们不只是呼喊而已。 Menjadi murid Kristus menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. 成为基督的门徒，脱去旧人，穿上新人。 Tapi terus betul-betul apakah saudara seorang murid Kristus? 但是我们是否真正的是耶稣基督的门徒呢？ Saudara, seorang murid Kristus yang pertama adalah dia berkomitmen total untuk mengikut Kristus. 第一呢，就是他要完全委身跟随基督。 Seorang murid Kristus adalah seorang yang dengan segenap hati memegang ajarannya. 他全心全意抓紧基督的教导， Dan yang bertekad menjadikan ajaran itu sebagai pedoman hidup serta kode etik tertingginya. 并且呢，节制要以这个教导成为他生活的标准，并且呢，道德的准则。 Dan seorang murid Kristus telah memikirkan dengan baik-baik seberapa besar harga yang harus dibayarnya. 他也要好好的想，他要付出的代价有多大， Dan bersedia membayar harga tersebut. 并且他愿意付出这个代价。 Dan ia sungguh-sungguh menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas semua bidang kehidupannya. 在他生活的各层面呢，以基督为主。 Saudara, apakah definisi ini cocok dengan diri saudara dan saya? 啊，这些原则是否跟我们的生活很配合呢？适合呢？ Apakah kita sudah seperti penggambaran itu sebagai murid Kristus? 我们的生活是否像所描述的基督所描述的呢？ Bagaimana saudara? 我们如何呢？ Apakah saudara bisa dikatakan murid Kristus? 你是否可以称为基督的门徒？ Apakah hidup kita sudah mencerminkan ke 6 hal itu? 我们的生活是否有反映这6个原则呢？ Saudara, karena itu 因此， Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 所以保罗在提摩太前书4章7到8节这样说： Tetapi jauhilah tahyur dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. 只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话语，在金钱上操练自己。 Saudara, Paulus tahu menjadi murid Kristus adalah sebuah anugerah. 保罗知道要成为基督的门徒是个恩典， Hanya karena iman kita dibenarkan dan diselamatkan. 因为信心我们能够得救， Hanya anugerah kita dipanggil menjadi murid Tuhan. 因为恩典我们被呼召成为耶稣的门徒。 Tetapi hidup sebagai murid Yesus perlu sebuah perjuangan. 但是要成为基督的门徒，我们要奋斗。 Maka Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. 所以保罗说：“你们要敬虔， Latihlah dirimu menjadi murid Kristus. 你们要操练成为基督的门徒。” Saudara, bulan lalu di minggu pertama kita belajar latihan yang pertama. 那上个月的第1个星期，我们操练第1个， Yaitu kita diingatkan untuk menjadi murid Kristus. Latihan rohani yang pertama adalah bangun keakraban dengan Tuhan. 第1个属灵的操练就是说，我们要建立我们与神的亲近。 Saudara, tidak bisa tidak. Kalau saudara ingin menjadi murid Kristus, punya 6 poin di dalam penggambaran itu, saudara harus dekat dan menjalin relasi dengan dia. 那我们一定要去操练，才能够在刚才的6个原则来操练自己。 Saudara, Henry Nouwen katakan, itu dimulai dengan menyediakan waktu dan tempat bagi Tuhan dan hanya Tuhan saja. 那 Henry Nouwen 这样说：我们要开始预备我们的时间、我们的空间，只有我们与主两个亲近而已。 Saudara, ini latihan pertama murid Kristus. 这是耶稣门徒操练的第1步骤。 Kalau
kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan itu bukan saja ada, tetapi Dia hadir secara aktif dalam hidup kita. Dia menyembuhkan, Dia mengajar dan membimbing. 那因为我们知道说，不但我们是相信，我们也知道它的存在，它有灵在我们当中，它医治我们、教导我们、引导我们。 Maka Henry Nouwen katakan, kita perlu menyediakan waktu dan tempat di mana kita bisa memberikan perhatian kita pada Tuhan dengan tidak terpecah. 所以我们要有时间与空间专注于神而已。 Itu artinya apa, saudara? 这的意思是什么呢？ Latihan pertama murid Kristus, 门徒耶稣门徒的操练第一个步骤， dia harus punya waktu 他要有时间 untuk duduk, 坐下来， untuk diam, 安静 untuk mendengarkan Tuhan. 聆听神的话， Tidak bisa tidak, saudara. 不能说不， Waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, 就是我们个别与神亲近的时间， tidak diganggu dengan hal-hal lain. 没有受其他的事搅扰， Melalui doa yang dikhususkan secara teratur kepada Dia, 要有纪律的与神祷告。 melalui firman yang saudara baca, Tuhan berbicara kepada saudara. 接着我们所读的圣经，神对我们说话， Saudara mesti punya waktu melatih diri untuk duduk, untuk diam, dan untuk mendengarkan Tuhan. 我们必须有时间来操练，坐下来，安静下来，聆听神的话。 Saudara dengan itu saudara mempunyai relasi yang khusus dengan Dia. 这样我们就与神有一个特别的关系， Saudara memiliki kedekatan, keintiman dengan Dia. 我们与神就会很亲近、很密切。 Saudara tanpa itu saudara tidak akan bisa menjadi murid 如果 Kristus. 没有这样做，我们就不能称为耶稣的门徒。 Saudara itu pesan minggu lalu. 那是 Bulan lalu. 上个月的， Hari ini saudara latihan kedua 这一个月是第二个操练。 yang harus kita belajar sebagai murid Kristus. 作为耶稣的门徒，我们一定要学习， Benahi pikiran saudara. 就是要整顿我们的思想， Benahi hidup saudara. 整顿我们的生活。 Buat hidup itu jangan ruwet, 这个生活不要太复杂， tetapi hidup yang sederhana. 要很简朴的生活。 Karena hanya dengan itu kita bisa melatih keakraban dengan Tuhan. 因为只有这样，我们才能够操练与神的亲近。 Saudara, saya mengawalinya dengan sebuah perkataan dari seorang penyair Amerika. 一个美国的诗人这样说： Dia berkata begini, kapal yang satu belayar ke timur, kapal yang lain belayar ke barat. 一艘船往东边航行，一个往西边航行， Tiupan anginnya sama. 同样的风吹过， Tiupan anginnya sama, saudara, tetapi kapal layar itu bisa belayar ke barat, bisa belayar ke timur. 同样的风吹过，但是一个走向东，一个走向西。 Arah layarnya lah, bukan anginnya, 这个问题是在于风，不是在于风， yang menentukan jalur yang akan dilayari. 在指引他们的方向。 Jadi penyair ini katakan, saudara, meskipun angin itu bertiup ke arah selatan, kapal itu bisa belayar ke arah timur, bisa belayar ke arah barat. 意思就是说，虽然是风从南方来，但是这艘船可以往西边或者个东边航行。 Yang menentukan bukan arah angin ke selatan, maka perahu layar itu dibawa ke selatan, tetapi yang menentukan adalah arah kemudi, perahu layar itu mau kemana. 所以不是风的问题，而是这个驾驶员的问题。 Lalu dia berkata, 然后他说， seperti angin di lautan, 就像海洋上的风， begitu pula dengan jalan hidup manusia. Ketika kita menempuh hidup ini, 当我们在度过这一个人生的时候， arah jiwa kita lah yang akan menentukan tujuan kita. 是我们的心灵在指向我们的目标， Bukan hidup yang penuh ketenangan, bukan hidup yang penuh pergolakan yang menentukan arah hidup kita. 不是安详的生活或者动荡的生活在影响我们。 Jadi saudara, penyair ini mau mengatakan, entah hidupmu akan dihantam oleh gelombang badai seperti apa, entah hidupmu akan tenang seperti apa, bukan itu yang menentukan arah hidupmu. 所以世人要说，不是你的生活是那么的平静或者那么的动荡在影响你，不是。 Tetapi apa yang hendak engkau capai, apa yang engkau hendak grab, engkau hendak raih, yang menjadi tujuan hidupmu, itulah yang akan mengarahkan hidup. 而是你所要的，你的目标在影响你。
Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Paulus, inilah yang harus menjadi kerinduan kita sebagai murid 所 Kristus. 以保罗所想要的也当成为我们的想要的。 Saudara Paulus katakan yang ku kehendaki. 保罗说：“我所要的， Satu-satunya yang Paulus kehendaki dan Paulus ingin capai yang menjadi arah tujuan hidup Paulus. 保罗想要的，保罗所要达到的目标， Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. 就是更深入的认识耶稣和他的复活， Mengalami persekutuan dengan Kristus di dalam penderitaannya. 经历在痛苦中有神的同在， Yang akhirnya akan membuat Kristus menjadi serupa, yang membuat Paulus menjadi serupa dengan Kristus. 最后呢，让保罗能够更像耶稣基督。 Maka Paulus katakan semua aku tinggalkan, semua aku anggap sampah kecuali Kristus yang menjadi tujuan hidupku. 所以保罗说呢，一切对我来说都是粪土，唯有耶稣是我生命的主。 Saudara, apakah ini arah hidup saudara dan saya sebagai murid Kristus? 请问弟兄姐妹，这个是否成为我们的跟随基督的方向呢？ Mengenal Dia, 认识耶稣， mengenal kuasa kebangkitannya, 认识他复活的全能， mengalami persekutuan dengan Dia, 经历与他的团契， menjadi serupa dengan Dia. 更像耶稣基督。 Saudara, apakah itu menjadi arah hidup kita? 这是否成为我们生命的方向呢？ Apakah itu yang mendrive kehidupan kita? Entah hidup kita lagi tenang, entah hidup kita lagi bergolak. 那当我们生活很平静的时候，或者是很动荡的时候， Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， tantangan kita 我们的挑战 seperti angin yang bertiup ke arah selatan. 就好像风往南边吹， Perahu layar kehidupan kita mau menuju ke arah timur. 但是我们生命的船要往西边、东边航行。 Mampukah saudara, arah hidup kita tetap ke arah timur, tidak dibawa oleh angin yang bertiup ke selatan? 那我们是否还能够不受南方的风所影响？我们仍然往东边行。 Saudara, tantangan kita 我们的挑战 adalah kesibukan. 就是忙碌。 Saudara pagi-pagi bangun tidur, 我们清早起来的时候， mungkin udah kebayang. 已经有幻想，已经有一个 Waduh, hari ini nih dari pagi, siang, sore, malam apa yang harus saya kerjakan? 从早晨、中午、下午到晚上，我们要做的事。 Saudara, pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus saudara selesaikan, memperbaiki mesin cuci, ngajarin anak yang akan ujian, belanja ke pasar, memasak. 那我们要做很多很多的家务，可能洗衣机坏啦，可能要预备早餐，或者是要去市场买菜等等。 Belum lagi saudara seorang ibu rumah tangga yang juga wanita karir yang harus bekerja. 特别是一个不但是家庭主妇，也要到外面去工作的人。 Lalu di perusahaan saudara harus menghadap bos, memberikan laporan. 然后在公司里面，我们要面对我们的上司、我们的老板，我们要做报告， Melayani klien-klien yang ada. 也要来服侍我们的那些客户。 Lalu juga ada masalah bentrokan dengan si A, si B di kantor. 然后还有洗 A 洗 B 的问题， Lalu target pekerjaan yang harus diselesaikan. 还有我们所要达到的标准，我们要完成的。 Lalu juga papa mama bilang, hari ini kamu datang ya ke rumah papa masak, kamu harus datang makan. Papa mama masak. 还有加上我们的父母亲告诉我们说，我今天煮好料的东西要给你们吃，你们一定要来哦。 Lalu teman berkata juga, hari ini ulang tahun anakku, kamu mesti datang. 然后我们的朋友说，我的孩子生日，你一定要来。 Lalu belum juga kita melihat bahwa suami kita perlu diantar untuk periksa ke dokter. 还有加上我们要送我们的先生到医院去检查检验。 Saudara, begitu banyak kegiatan yang harus kita kerjakan. 这么多的事物我们要做， Dan kita yang pria juga enggak kalah sibuknya. 那我们做先生、做丈夫的也有很多忙碌。 Saudara kita yang bekerja hidup di dalam zaman yang menuntut sebuah produktivitas. 那我们活在这个是很在要我们有生产力。 Kita diukur seberapa banyak kita menghasilkan. 那
我们能够做多少，就是成为人家如何看我们。 Maka kita dipaksa saudara untuk bekerja untuk menghasilkan hasil yang paling banyak. 所以我们不断的工作，再工作，要有更大的果效。 Dalam batas tertentu itu baik. 那在节限当中，那个是好的， Tetapi ketika itu sudah melampaui batas, 但是超过节限的时候 maka 呢， dia betul-betul merusak kita. 会破坏我们。 Saudara yang sudah menyelesaikan pekerjaan, saudara-saudara akan melompat ke pekerjaan yang lain, tidak pernah ada waktu jeda. 那做完一件事情，又再做另外一件事情，没有休息的时间。 Dari satu jadwal ke jadwal yang lain. 在一个工作程表，另外一个工作日程表。 Dan kalau itu sudah merasuk dan merusak diri saudara menjadi seperti sebuah racun saudara enggak akan bisa merasa tenang untuk beristirahat, untuk diam, untuk tidak melakukan sesuatu. 那这样的话呢，对我们非常不好，因为我们不能够安静下来，我们不能够休息。 Saudara akan merasa bersalah kalau saudara tidak melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. 当你不能够做一件事情的时候，你会感觉到有内疚感。 Saudara, kesibukan itu mendorong saudara untuk terus bergerak. 那个忙碌一直在推我们不断的动， Bahkan melampaui batas saudara. 甚至呢超过那个节 Dan 限， saudara kelelahan. 然后你累了。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dalam kondisi yang seperti demikian. 在这样的状况里面， Permisi tanya, 请问 apakah saudara bisa menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan? 你能够预备时间与神相遇吗？ Apakah saat ini saudara adalah seseorang yang penuh dengan kesibukan dengan jadwal yang padat? 这时候的你是否非常的忙碌呢？ Coba lihat diri saudara. 我们看看我们自己， Saudara yang mungkin ini. 可能 Kalau saudara mengajak orang naik mobil saudara. 当你邀请一个人上我们的车， Pernah gak ngalamin gini? 你有经历过吗？ Sebentar ya, saya bereskan dulu barang-barang yang di kursi tengahnya ya. 啊， Kenapa? Karena banyak barang di situ saudara. 稍微等一下，因为我的车很乱，我要整理一下。 Mungkin itu menandakan saudara orang yang sangat sibuk dan padat pekerjaannya sehingga nggak sempat ngerapiin mobilnya. 那就是代表你是一位非常忙碌的人，没有整理你的车。 Atau saudara, meja kerja saudara berantakan banyak barang-barang. 或者是你桌子上的东西很忙很乱， Mungkin itu juga menandakan saudara seorang yang sibuk dengan jadwal yang padat. 可能你有很多的工作日程表，很忙， Nggak sempat untuk membereskan barang-barang itu. 没有时间去整理它。 Atau saudara, orang mau di rumah saudara, 有人要来拜访你， rumahnya berantakan saudara. 但是你的家乱七八糟， Kenapa? 为什么呢？ Karena kesibukan dan jadwal yang padat dari saudara. 因为太忙了，很多那个工作日程表太密， Tahu rumah mesti dibereskan tapi nggak mampu untuk membereskan. 知道说要去整理它，但是不能够去整理 Saking 它， sibuk dengan jadwal yang 因 padat. 为这太忙了。 Belum lagi kalau majelis rapat. 加上又要执事开会， Belum lagi mesti pelayanan. 又要加上侍奉， Wah saudara, 24 jam kurang. 24个小时还说少。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱主所爱的弟兄姐妹， Kita harus membenahi hidup kita. 我们要整顿我们的生命生活， Kita harus menyederhanakan hidup kita. 我们要简化我们的生活。 Kehidupan pribadi yang jangan ruwet, yang begitu padat, yang begitu banyak. 个人的生活不要太多东西， Kehidupan sosial relasi dengan sesama kita yang juga tidak ruwet, tidak kompleks, yang begitu padat. 跟社会的人一起沟通的时候，也不要太密切的很多的日程表。 Saudara, tidak hanya yang tampak di luar kita begitu sibuk, 不会只是外在看得很忙， tetapi yang di dalam hati kita, 我们内在的生命， yang di dalam pikiran kita 我们的思想 juga begitu sibuk, saudara. 也是那样的忙碌， Begitu banyak yang kita pikirkan, 很多要去想的， begitu banyak yang ingin dikerjakan, 很多要去做的， dan dalam diri kita selalu tergesa-gesa. 因此呢，我们的心都是很恐慌， Maunya cepat, 要很快， oleh karena udah banyak pekerjaan yang ngantri yang harus 因为 kita 很 selesaikan. 多在等候我们去做了。
Sederhanakan hidup saudara. 所以要简化我们的生活， Sederhanakan hidup saudara. 简化我们的生活。 Enggak banyak yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. 在这个生命当中，我们不能做很多事。 Ingat saudara ya, dalam hidup ini enggak banyak yang kita bisa kerjakan. 在这个生活当中，我们不能够做很多事。 Maka yang pertama saudara, kita harus menentukan prioritas hidup kita. 所以我们要决定我们的优先在哪一方面。 Filipi pasal 3 ayat ke-10 sampai ke-11 itu harus dijadikan prioritas. 腓立比书第3章第10、11节应当成为我们的优先。 Saudara lihat Yesus. 我们看耶稣， Apakah banyak yang Yesus kerjakan? 耶稣是否做了很多事吗？ Yesus enggak banyak mengerjakan. 耶稣没有做很多事， Enggak banyak saudara. 没有， Dia hanya berputar di wilayah Galilea, di Israel situ. 他只是在以色列加利利一带， Dia enggak travel keluar dari Israel. 他也没有飞到以色列去。 Dan apakah dia menyembuhkan semua orang sakit, mengusir setan semua orang kerasukan, mengajar terus? Tidak. 他是否把所有的人身上的鬼都赶出去，医治所有的人的病？ Kalau kita lihat Yesus, 若是我们看耶稣， dia punya fokus. 他有一个焦点； Kalau kita lihat Yesus, 若我们看耶稣， dia punya prioritas. 他有优先的。 Saudara, dalam ayat yang ke-35 dikatakan, pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat yang sunyi, dia berdoa. 在马可福音第1章35节这样说：次日早晨，天微亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。 Saudara, kalau saudara lihat dalam kehidupan Yesus yang perikop sebelumnya, maka dikatakan semua orang sakit, semua orang kerasukan setan, Yesus sembuhkan saudara, dari pagi, siang, bahkan sampai malam karena tuntutan orang banyak. 那在这一段的前面呢，讲到耶稣从早上到晚上都一直在忙，他医病赶鬼等等， Pasti lelah dan capek. 一定是很累了。 Tetapi dalam hidup dia ada prioritas. 但是在他的生命当中，他有优先的， Bertemu dengan Bapaknya. 就是与他的父神相遇， Berdoa, membangun relasi dengan Bapaknya. 他接着祷告，与神建立关系。 Maka kalau saudara baca dalam Alkitab ini, saudara akan menjumpai kebiasaan Yesus yang selalu pagi-pagi dia mencari tempat sunyi dan tempat favoritnya adalah taman untuk dia berdoa. 那若是我们仔细的看这个福音书，我们会发现，耶稣每天早晨都是去祷告，就是在园里祷告。 Maka Yudas saudara yang akan menjual Yesus, dia nggak perlu tanya murid yang lain kalau pagi-pagi Yesus di mana. 所以犹大不必问其他的门徒说，如果早晨的时候耶稣在那里， Dan dia tahu kalau pagi pasti dia memprioritaskan untuk berdoa. 因为他知道如果是早晨，耶稣一定优先祷告。 Maka Yudas bawa prajurit ke taman pagi-pagi karena dia pasti yakin Yesus ada di sana. 所以呢，犹大带着兵丁呢，就到去园里找耶稣， Saudara, itu prioritas, 那是优先的， itu fokus. 那个是焦点。 Semua disisihkan untuk ini yang utama. 啊，全部其他的就放在一边，这个是最重要的。 Dan dalam bacaan itu kalau saudara lihat ketika Yesus lagi berdoa, saudara, para muridnya datang lalu berkata, semua orang mencari engkau. 啊，当他在那边祷告的时候，门徒来对他说：“众人都在找你。 Siapa semua orang ini, saudara? ”那些众人是谁呢？ Ini adalah orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang membutuhkan bantuan Yesus. 那就是那些需要耶稣帮助的人，被鬼扶着生病的人， Membutuhkan pelayanan Yesus. 他需要耶稣的服侍。 Pagi-pagi buta udah cari Yesus. 七早八早就来找耶稣了。 Tapi apa jawaban Yesus? 耶稣怎么回答呢？ Ini orang yang mendesak. 这些人是在很 Ini 需 orang 要， yang membutuhkan penanganan secara serius dan cepat. 他要快快的帮助他的。 Apa yang Yesus lakukan? 耶稣说什么呢？ Yesus berkata apa? 耶稣说什么？ Mari kita pergi ke kota lain. 他说：“我们到另外一个城市去， Mari kita pergi memberitakan Injil ke kota-kota yang lain. 我们到那边去传福音。” Yesus tinggalkan semua orang itu. 耶稣就留下他们， Yesus tidak melayani mereka. 耶稣没有服侍他们。 Saudara mungkin akan protes. 可能你们会抗议， Saudara mungkin akan marah. 可能你会生气， Apalagi kalau salah satu
dari orang banyak itu adalah mama saudara 特 yang sedang sekarat yang akan mati. 比如说，其中一个是我们的妈妈正在病重，快要死了， Tapi Yesus harus memilih. 但是耶稣需要选择， Dia punya prioritas. 他有优先的， Dia punya fokus. 他有焦点， Dia tidak bisa menyembuhkan semua orang. 他不能够医治所有的人。 Untuk apa Bapaknya mengutus dia ke dalam dunia? 天父差派他来世界做什么呢？ Untuk memberitakan Injil. 就是要传福音， Untuk mati di atas kayu salib. 要死在十字架上， Bukan untuk mengusir setan, bukan untuk menyembuhkan semua orang, bukan untuk melakukan mujizat, itu sampingan, bukan yang prioritas. 那医病赶鬼，然后呢，那不是他优先要做的事。 Apa yang menjadi prioritas saudara? 他弟兄姐妹的优先是什么呢？ Dalam begitu banyak kepadatan jadwal kegiatan saudara, 我们工作日程表那么的密集， apakah mengenal dia 我们是否认识耶稣呢？ menjadi sebuah prioritas? 以耶稣为优先呢？ Saudara, yang kedua, 第二， tata ulang jadwal kegiatan hidup kita. 我们要重新设定我们的生活日程表。 Saudara, hidup kita hanya 24 jam. 我们只有24个小时， Betul tidak? 对吗？ Berapa banyak kegiatan yang bisa dikerjakan dalam 24 jam? 在24个小时当中，我们可以做多少事？ Jangan overload, 不要超过， jangan melampaui batas dari 24 jam. 不要超过这24个小时的极 Kalau 限。 itu memang kapasitasnya menampung untuk 5 kegiatan, ya batasi 5 kegiatan untuk satu hari itu. 若我们只一天能够做5项事情，就做那5项吧， Jangan saudara jejeli sampai 10 kegiatan. 不要做到10项事情。 Yang akibatnya saudara akan cut yang lain untuk menyelesaikan yang 10 kegiatan ini. 然后呢，你会闪掉许多，然后来做这10个事情。 Disinilah kita harus berani men-take down. 那这就是我们勇敢的把其他的事放在一边。 Disinilah kita harus berani seperti Yesus berkata, mari kita pergi ke kota lain, kita berkata tidak. 我们要勇敢的说不，我们因为有优先要做的事。 Saudara, kalau tidak saudara akan padat dan penuh sekali hidup saudara dan saudara akan kehilangan prioritas saudara. 因为如果没有这样做呢，我们就会失去了我们生活的意义。 Dan saya mau mengatakan, tidak hanya kita harus menjaga kapasitas yang kita bisa kerjakan dalam 1 hari, dalam 1 minggu 7 hari, dalam 1 bulan 30 hari. Tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan. 那1个月30天，然后1个礼拜7天，一天那个24个小时的工作，我们要有优先。 Saudara, dalam hidup kita ada 5 bidang utama. 在我们生命当中有5个层面， Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan atau sekolah, gereja, masyarakat. 就是我们个人的生活、我们的家庭、我们的工作、学校、我们的教会，还有社会。 Kalau saudara hendak mensederhanakan hidup saudara, tidak hanya membatasi 24 jam yang bisa saudara kerjakan, tetapi saudara juga harus menjaga keseimbangan itu. 我们要有平衡，我们要平衡， Saudara seperti pancalomba. 就像这个5项的比赛， Ada lari, ada renang, ada berkuda, ada menembak, ada anggar. Semuanya harus bisa dikerjakan dengan baik. 有赛跑，有游泳，有骑马，有射箭，还有其他的。 Saudara tidak bisa hebat hanya di lari, 不能够只是在一方面跑步的时候很厉害， tetapi renangnya buruk sekali. 但是其他的却不好。 Saudara tidak bisa hanya hebat berkuda, 不能只是会骑马， tetapi menembak, anggar, saudara gagal. 但是呢，射箭却失败了。 Kalau saudara mau menang, maka kelima hal ini saudara harus bisa lakukan dengan baik. 这5项的运动我们要操练得好， Saudara menyederhanakan hidup, 我们要简化我们的生活， maka perlu keseimbangan. 要有平衡， Di mana kehidupan pribadi saudara, 个人的生活， hubungan saudara dengan Tuhan. 我们个人与神的关系， Bagaimana saudara juga menata hidup pribadi, fisik, mental, intelektual. 然后呢，我们自己的肉体、智力等等， Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam masyarakat.
以家庭、工作，还有教会跟社会， Saudara, ini harus saudara bangun dengan baik. 我们要好好的建立。 Saudara, yang ketiga, 第三， kita harus merencanakan jadwal kegiatan kita. 我们要重新整理我们生命、我们的生活、工作日程表。 Kita harus atur pengerjaan kegiatan dengan bijaksana. 我们要有智慧的去安排好。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， kalau kita mau 若是我们要 menjadi murid Kristus, 成为耶稣基督的门徒， maka kita harus melatih diri kita untuk memiliki keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. 我们就要操练与神更亲近、更亲密的关系， Ini harus jadi prioritas. 这应当成为优先的。 Dan tantangannya adalah kesibukan kita. 我们的挑战就是忙碌， Maka kita harus menyederhanakan hidup kita. 所以我们要简化我们的生活， Tentukan prioritas. 我们要有优先的， Tata ulang jadwal saudara. 然后重新调整我们工作日程表， Rencanakan jadwal kegiatan saudara. 我们要去计划好。 Saya undang kita bangkit berdiri. 我请大家站立， Saudara, kita baca sama-sama Filipi 3 ayat 10 sampai 11. 我们一起读《腓立比书》第3章10到11节。 Baik yang bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia. 无论是华语、印尼语，一起读， Kita ingin kerinduan Paulus adalah juga kerinduan kita sebagai murid Kristus. 让保罗的渴慕也成为我们的渴慕，成为耶稣基督的门徒。 1, 2, 3. Yang 使 ku 我认识 kehendaki 基督， ialah 晓得 mengenal 他 Dia 复活的 dan 大 kuasa 能， kebangkitan 并且晓 dan 得 persekutuan 和 dalam 他一同 penderitaan, 受苦 di，mana 效 aku 法 menjadi 他的 serupa 死， dengan Dia 或者 dalam 我也得 kematian, 以从死里 supaya 复 aku 活。 akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Silakan duduk. 请坐， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Saudara, berdoalah kepada Tuhan. 我们向神祷告， Apakah saudara adalah seorang murid Kristus yang sejati? 你是否是一个耶稣基督真正的门徒呢？ Kalau engkau adalah seorang murid Kristus, 若你是基督的门徒， apakah engkau mempunyai waktu yang khusus? 你是否有特别的时间， Waktu untuk bertemu dengan Dia secara pribadi. 让我们与神亲近相遇， Berdoa, membaca firman. 读经祷告， Duduk diam mendengarkan Tuhan. 安静的坐下来聆听神的话。 Adakah itu dalam hidup saudara? 在我们的生活中有这样做吗？ Apakah selama ini kesibukan yang menjadi tantangan saudara? 或者只是忙碌成为我们的挑战？ Sederhanakan hidup saudara. 我们要简化我们的生活， Jadikan bertemu dengan Tuhan secara pribadi sebagai prioritas. 让我们与神、个人与神相遇是我们的优先的。 Tata ulang hidup saudara. 重新调整我们的生活， Jadwalkan kegiatan dengan baik. 然后计划我们的工作日程表， Berdoalah kepada Tuhan. 向神祷告。 Tuhan, 神啊， inilah doa anak-anak-Mu. 这都是你儿女的们的祷告， Berkatilah kami semua. 求你祝福我们大家。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 祷告奉耶稣的名求， kami berdoa. 阿门。 Amin.
Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan paduan suara Immanuel. 上帝祝福以马内利的侍奉。 Kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代、现今和将来众信徒一起宣告我们的信仰，使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk. Kita akan 请坐 masuki 下。 doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Andi Huang. 来，请黄牧师来带领代祷。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus berdoa memohon bagi bangsa dan negara kami. Kami sudah mendekati pemilu tahun 2024. Tuhan tolong biarlah Engkau menjaga kondisi Indonesia. Semuanya boleh terjaga, semuanya boleh aman. Tidak ada gejolak-gejolak yang merusak. Tuhan, biarlah stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya tetap terjaga selama tahun pemilu ini. Kami terus menyerahkan akan masa depan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pembangunan yang telah terlaksana dengan baik sampai saat ini, biarlah dengan pemimpin yang baru boleh dilanjutkan kembali. Tuhan, kami juga terus menyerahkan, biarlah Tuhan tolong siapapun yang memerintah nanti. Tolong ya Tuhan, orang yang memikirkan untuk kepentingan Indonesia, kepentingan untuk kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia. Kami menyerahkan akan masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, khususnya juga dari ancaman integritas, perpecahan oleh karena agama. Tuhan, kami memohon supaya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika boleh tetap terjaga di negara kami. Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong mereka-mereka yang bergumul dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit oleh karena usia, oleh karena penyakit. Tuhan juga menolong supaya beri kekuatan, teguhkan iman, dan Tuhan yang pulihkan, menyembuhkan. Kami menyerahkan jemaat kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, pernikahan, dan juga masa depan. Biarlah Tuhan menyertai pergumulan jemaat kami. Inilah pokok doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin.
Kita akan masuki liturgi persembahan. 我们进入奉献仪式。 Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 哥林多后书第9章第7到第8节，个人要随本性所做定的，不要作难，不要勉强，因为见得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。 Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan Ikut Yesus. 我们来唱跟随耶稣。 Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut Dia. 我愿意跟随着奔走危险道路，我以狂风暴雨黑引住我前途。只有救主引导我心，永远不受击，从不惧怕危险，因有主同行。跟随，我要跟随耶稣，无论往何地方，我要跟随主。跟随，我要跟随耶稣，这往耶稣引导我必跟随主。Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku, tibaku di surga yang beserta. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana lebih ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Dia pimpin ku mau ikut Dia. Doa persembahan akan dipimpin oleh saudari Fiona. 我们低头祷告，上帝已经祝福我们的生命。这个的时候，让我们把从上帝而来的福分归还给上帝，好让能够使用在教会的圣供上，让我们不仅将财物献上，而是也将生命献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。 Amin. Silakan duduk. 请坐下。 Saudara, hari ini Kita angkat pujian bersama Waktu Namaku Dipanggil. 我们来唱这首歌，当点名时。 Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyi
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Yao jiang nimen de xin yang wang sang di. Tang zheng wei基督的见证，感谢上帝，赞美上帝。我是圣子。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使大的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今世直到永远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selamanya. Haleluya. Haleluya, 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 Silakan duduk. 请坐下。 Kita akan menyaksikan Sherry membaca buku. Shalom jemaat GKI Kanan yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam GKI Kanan membaca buku. Bagaimana membaca buku bab 6 dari buku Anda mau menjadi seperti Kristus? 8 hal penting untuk merealisasikannya. Saya akan men-sharingkan dengan singkat bab 6 dengan judul kerendahan hati menunduk. Apa dimaksud dengan rendah hati? Rendah hati artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Seseorang yang memiliki sifat yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Kerajaan Kristus dibangun di atas dasar sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dan Yesus adalah batu penjurunya. Dunia tidak memerlukan lebih banyak lagi primadona. Dunia rindu menemukan hamba-hamba yang rendah hati dan tulus. Jangan kita merusak pemandangan dengan semakin banyak keangkuhan. 4 hasil perubahan yang dapat terrealisasi dalam komunitas lewat disiplin kerendahan hati. 1. Orang-orang Kristen tidak lagi mempunyai motivasi mementingkan diri sendiri. 2. Kadar kesombongan mereka semakin berkurang. 3. Mereka memandang saudara-saudara seiman lainnya lebih penting daripada dirinya sendiri. 4. Mereka berupaya untuk secara konsisten memperhatikan keperluan orang lain. Anda menjadi orang yang rendah hati bila Anda sepenuhnya memahami pengorbanan yang sudah dilakukan Kristus bagi Anda. Segala sesuatu yang Anda miliki, segala sesuatu yang tentang diri Anda, segala hal baik yang Anda nikmati, semuanya dimungkinkan oleh Dia. Semakin paham saya akan harga yang telah dibayar oleh Dia, semakin tidak ada tempat di dalam hati saya bagi kesombongan. Semakin saya mengerti bagaimana Kristus merendahkan dirinya untuk melayani saya, semakin mungkin bagi saya untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain. Saya ada karena Dia Yesus yang sudah membayar harga bagi saya. Ada 3 sikap untuk melatih diri menjadi orang yang rendah hati. 1. Sikap duduk. Menanti Tuhan yang mempromosikan kita. Kalau Tuhan hendak memakai kita, Dia akan buka jalan. 2. Berdiri bagi orang lain. Pikirkanlah hal-hal yang sederhana yang dapat kita perbuat untuk orang lain. Lakukanlah sekarang, jangan menundanya. 3. Sujud di hadapan Tuhan. Terimalah disiplin dari Tuhan. Akuilah kelepasan yang dari Tuhan. Belilah Dia segala pujian ketika Anda mulai cemas di tangannya yang kuat. Berlutut dan berdoalah. Demikianlah sharing ringkas isi dari bab 6. Mari kita lanjutkan menyelesaikan membaca bab 7 pada minggu ini. Salam GKI Kanan membaca buku,
Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 今天的崇拜会到这，上帝祝福大家。